Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini Cikgu akan memberi penerangan berkaitan dengan Matematik Tingkatan 1 KSSM. Okey, sambungan untuk bab yang baru, bab yang ke-11. Yang diberi nama pengenalan set. Okey. Para pelajar boleh buka buku teks muka surat bermula muka surat 246. Baik. Apakah yang para pelajar akan pelajari dalam bab ini? Okey, ada dua subtopik ataupun standard kandungan yang utama. Yang pertama berkaitan dengan set. Okey. Yang kedua berkaitan dengan gambar rajah Venn, set semesta, set dan set pelengkap bagi suatu set dan subset. Okey. Jadi ini adalah video pertama, jadi cikgu akan terangkan lebih lanjut berkaitan apakah itu set. Okey, manakala yang subtopik kedua tu kita akan sentuh pada video yang seterusnya. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, okey baik. Kenapa kena belajar bab ini? Okey, apa kegunaan set ni dalam kehidupan seharian ataupun bidang-bidang kerjaya yang terlibat? Okey, baik. Mempelajari cara-cara mewakilkan suatu himpunan benda dengan ciri-ciri tertentu dan seterusnya memudahkan kita memahami hubungan antara mereka. Bincangkan contoh kehidupan harian yang melibatkan pengelasan himpunan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Okey, kegunaan dia ni banyak sebenarnya kalau kita nak senaraikan dekat sini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada muka surat 248. Okey. Apakah set? Dalam kehidupan harian, kita boleh mengelaskan bahan kita semula kepada beberapa kategori, iaitu kertas, plastik, kaca, aluminium, bahan fabrik dan lain-lain. Bagaimanakah kategori bahan ini diwakili secara matematik? Okey, baik. Kita tengok dulu. Aktiviti penerokaan 1. Tujuan mengisih dan mengklasifikasikan benda. Arahan, lakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Okey. Ini benda-benda yang diberikan kepada pelajar. Buku, plastik, bekas simpan makanan tu plastik tu, kotak, sarung tangan getah, tin minuman, bola, pemadam. Okey. Yang pertama, perhatikan setiap objek yang diberikan di bawah. Kelaskan objek tersebut kepada kumpulan yang tertentu. Apakah ciri-ciri sepunya yang ada pada kumpulan yang dikelaskan? Jadi hasil daripada aktiviti penerokaan 1 ini, objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang tertentu akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Setiap kumpulan objek itu dinamai sebagai set. Okey. Jadi cuba tengok latih diri 11.1a tu. Kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Jadi ada 3 set kat situ. Okey, yang mana pengangkutan darat? Kereta. Lagi lori, lagi van, lagi bas. Itu pengangkutan darat. Pengangkutan laut, sampan, lagi boat, lagi ferry. Okey. Dan yang ketiga pengangkutan udara, roket, kapal terbang, helikopter, belon udara panas. Okey, itu cara dia macam mana kita nak kelaskan objek tersebut. Okey.
Baik, seterusnya muka surat 249. Bagaimanakah anda menghuraikan suatu set? Okey, baik. Set boleh ditulis dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda. Pembina set ada 3 cara lah. Kat sini standard pembelajaran kita. Misalnya kita boleh menulis warna dalam jalur gemilang dalam set A seperti berikut. Baik. Cara pertama, perihalan. A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Okey. Manakala cara penyenaraian, set A boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda set. Seperti inilah simbol dah. Okey, untuk unsur dalam set tu. A, okey, dalam tu unsur dia tu merah, putih, biru, kuning. Okey, setiap unsur dalam set dipisahkan dengan koma. Okey, inilah dia punya bentuk tulisan. Kita nak tulis set tu macam mana unsur-unsur dia. Setiap objek dalam set itu dinamakan unsur. Okey, itu dia. Dan yang ketiga, tata tanda pembina set. Set A juga boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. Contoh kat sini. A sama dengan X. X ialah warna dalam jalur gemilang. Ada 3 cara ni. Jadi kita boleh tahulah kat situ macam mana kita nak huraikan suatu set. Jadi terusnya kita tengok contoh 1. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okay. A itu huruf dalam perkataan Malaysia. B nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, tengok yang A dulu. Katakan set yang diwakili ialah P, perihalan. P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Penyenaraian. Okey, P sama dengan M A L Y S I. Okay. Unsur yang sama tidak perlu diulang. Jadi ada huruf yang sama tu kita tak perlu ulang. Jadi yang huruf yang kita ada kat sini M A L Y S I. Yang orang kata yang asal dia, tak berulang. Dan yang ketiga, tata tanda pembina set. P juga sama dengan kita guna tata tanda ni X sama dengan X. X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Tiga-tiga tu menyatakan benda yang sama. Cuma dia bentuk kaedah tu 3 kaedah. B. Katakan set yang diwakili ialah Q. Perihalan. Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Itu perihalan. Penyenaraian Q sama dengan kita senaraikan semua unsur nombor ganjil yang kurang daripada 20. Iaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Tata tanda pembina set Q. Okey, set Q sama dengan X. Titik bertindih, X ialah nombor ganjil dan X kurang daripada 20. Okey, diharap para pelajar fahamlah bagaimana kita nak membuat perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina untuk set ni. Okey, baik. Masuk pada muka surat seterusnya 250. Set kosong. Apa benda pula ni set kosong? Okey, baik. Okey, contoh situasi dekat sini. Namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Soalan yang uji akal tu, 32 hari. Okey, jadi kawan dia ni fikir tiada bulan yang mempunyai 32 hari. Maksudnya tiada bulan ya 32 hari. Yang ada 28 hari, 29, 30, 31. Jaranglah 32. Okey. Jadi apa masuk kat sini? Okey, baik. Jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur dan dinamai set kosong. Set kosong boleh diwakili oleh simbol. Okey. Dia ada beberapa simbol. Okey. Simbol yang macam ni dan simbol yang macam ni. Dia ada 2 simbol yang mewakili
set kosong tu. Okay, ataupun kita nak panggil 0 ataupun panggil pi, pi kan, phi, macam tu, phi lah, phi. Okay, dia panggilan dia tu, simbol tu kita kena ingat macam ni, tu bentuk simbol untuk set kosong. Jadi untuk mahir berkaitan dengan set kosong dan sebagainya ni, boleh cuba latih diri 11.1b. Okey, jawapan ada di muka surat belakang tu, ruangan jawapan buku teks. Boleh cari dia punya contohlah 11.1b, awak cari 11.1b, jumpa jawapan dia dekat belakang ni. Jadi boleh cuba kat situ 11.1b. Okey. Kita terus kepada standard pembelajaran seterusnya, mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. Apakah unsur dalam suatu set? Unsur-unsur dalam suatu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditakrifkan itu. Misalnya, set A, buah-buahan tempatan di Malaysia. Okey. Jadi durian ialah buah-buahan tempatan, maka durian ialah unsur bagi set A. Simbol, okey, ini simbol dia. Ataupun kita panggil epsilon. Simbol epsilon ni digunakan untuk mewakili unsur bagi set itu. Okey, ni. Simbol epsilon. Jadi durian epsilon A. Okey. Seterusnya, apple bukan buah-buahan tempatan, maka apple bukan unsur bagi set A. Simbol epsilon yang ada slash tu, okay, digunakan untuk mewakili unsur, mewakili bukan unsur bagi set itu. Jadi apple bukan epsilon bagi A. Okay, jelas macam mana kita nak wakilkan suatu unsur dalam satu set. Okay. Kita pergi kepada muka surat 251, contoh 2. Diberi P sama dengan X, titik bertindih, X ialah nombor perdana dan nilai X tu dia sama, dia lebih atau sama dengan kosong dan dia kurang atau sama dengan 20. Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol epsilon atau bukan epsilon. Okay, kita dah sentuh sebelum ni, jadi penyelesaian dia, mula-mula kita senaraikan dulu. Okay, nombor perdana. Okay, yang kurang, yang lebih daripada, yang sama dan lebih pada kosong dan kurang atau sama dengan 20. Jadi senarai nombor perdana tu, P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lepas tu kita tengok pula soalan A tu. A, B, C, D tu. 5 tempat kosong P. 5 ni nombor perdana tak? Ya, nombor perdana kita tuliskan epsilon. B, 8. Nombor perdana ke bukan? Dalam senarai ni bukan. Jadi kita tulis simbol bukan epsilon. C, 19. Epsilon P. D1, ada tak 1 nombor perdana? Bukan, epsilon P. Okay, itu cara dia macam mana kita nak jawab epsilon ataupun bukan epsilon. Jadi nak lebih mahir lagi, cikgu galakkan pada pelajar membuat latih diri 11.1c, jawapan boleh rujuk dekat ruangan jawapan di belakang buku teks. Okay. Baik. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan bilangan unsur dalam suatu set? Okey, bilangan unsur pula. Ada berapa? Okey, bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tata tanda N dalam kurungan P macam tu. N tu bilangan, P tu unsur yang ada dalam set P tu. Misalnya P sama dengan unsur dia tu A, B, C, D, E, F. Berapa bilangan unsur dalam tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan unsur dalam set P ialah 6. Maka kita tulis N dalam kurungan P sama dengan 6. Macam itulah cara dia. Jadi sambung lagi muka surat 252. Contoh 3. Diberi P sama dengan
huruf dalam perkataan wawasan. Dan Q sama dengan X titik bertindih. X ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Cari A itu NP, maksudnya bilangan unsur dalam set P. B ni NQ, bilangan unsur dalam set Q. Jadi jawapan dia macam mana? Okey, dia tanya P itu huruf dalam perkataan wawasan. Jadi ingat, kalau perkataan huruf yang berulang, kita kira satu je. Jadi huruf dia kat situ W, A, S, N. Itu huruf yang asal dia. Yang lain tu adalah berulang. A, W berulang 2 kali, A berulang 2 kali. Jadi ada 4 je sebenarnya unsur dalam huruf tu. Huruf perkataan wawasan P tu adalah 4 je. Maka NP, bilangan unsur dalam set P ialah 4. Bilangan huruf tu 4. Q, bilangan unsur dalam Q tadi. Okay, 2 nombor digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Digit 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7, 0. Okay. Ini saja nombor yang 2 digit. Bila kita tambah dua-dua ni, hasil tambah digitnya sama dengan 7. Jadi ada berapa bilangan unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka NQ sama dengan 7. Okey, boleh faham Terlalu mudah nak faham, senang saja. Okey. Untuk lebih mahir, para pelajar boleh buat latih diri 11.1 D ya. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, baik. Seterusnya, apakah kesamaan set? Set bagi abjad dalam perkataan yang disusun oleh 3 orang murid adalah seperti berikut. Contoh kat sini. Set A, huruf dia tu H-A-R-U-M. Set B, M-U-R-A-H. Dan set C, R-U-M-A-H. Perkataan bunyi yang berbeza, harum, murah, rumah. Tapi sebenarnya huruf dia sama dalam tu. Okay, huruf sama, cuma susun berbeza. Okay. Setiap unsur dalam set A, B dan C adalah sama. Maka set A, set B dan set C ialah set sama dan boleh ditulis sebagai A sama dengan B sama dengan C. Okay. Jadi A sama dengan B, A sama dengan C dan B sama dengan C. Ini kita panggil kesamaan set. Unsur dalam dia tu sama. Okay, secara umumnya jika setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama, maka semua set itu adalah sama. Okay, ini mudah nak faham. Nak bagi faham lagi, tengok contoh 4. Okay. Terangkan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama atau bukan. P, huruf vokal dalam perkataan sekolah. Dan Q, huruf vokal dalam perkataan kejohanan. B, F sama dengan kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Dan G, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Okey, kita tengok sama ke tak sama unsur dia. Okey, katakan P tadi huruf vokal dalam perkataan sekolah. Huruf vokal dia E, O, A. Okey, kita senaraikan dulu. Q, huruf vokal dalam perkataan kejohanan. E, O, A juga. Jadi sama tak unsur dalam tu? Sama. Jadi setiap unsur set P adalah sama dengan setiap unsur dalam set Q. Maka P sama dengan Q. B. Okay. F tadi, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Kita senaraikan dulu. Okay, 1, 4, 9. 1 ni 1 kuasa 2. 4 tu 2 kuasa 2. 9 ni 3 kuasa 2. 16 ni 4 kuasa 2. 25 ni 5 kuasa 2. 36. 6 kuasa 2. 49. 7 kuasa 2. Okay. Kalau 8 kuasa 2 dah lebih pada 50. Tak termasuk dah. Jadi sampai 49 je lah. Okay. Kita senaraikan dulu. G.
Senarai nombor ni 4, 9, 16, 25, 36, 49. Sama tak unsur F dengan G? Tak sama sebab F ada nombor 1, G tak ada nombor 1. Okey, 1 adalah unsur bagi F tetapi 1 bukan unsur bagi G, maka F tak sama dengan G. F bukan tak samalah dengan G. Baik. Untuk mahir lagi, para pelajar boleh buat latih diri 11.1E ni. Jawapan boleh rujuk dekat belakang buku teks. Dan boleh cuba mahir diri 11.1, okay, muka surat 253 ni. Buat semua bagi mahir. Okay. Baik, sampai di situ saja dulu untuk subtopik 11.1 di mana kita berkenalan dengan apakah itu set. Okey, berkenalan itu set, unsur dalam set. Okey. Lepas tu satu lagi kesamaan set. Okey, kita dah sentuh tadi. Jadi semoga video ini bermanfaat kepada para pelajar. Okey, insya-Allah lepas ini kita akan masuk kepada subtopik yang kedua, video yang kedua. Dan lepas itu kita akan sentuh pentaksiran bilik darjah dan juga praktis ke arah PT3 insya-Allah. Okey, sampai situ saja dulu untuk video pertama ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.